Salam sejahtera, kita bertemu lagi dalam berita Borneo Today TV malam ini. Pusat Kawalan Bencana Daerah diaktifkan di seluruh negeri bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Kerajaan Sabah memutuskan Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah di seluruh negeri diaktifkan bermula hari ini bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, ketetapan itu bagi memastikan langkah awal dapat diambil sekiranya berlaku pertambahan kes secara mendadak. Katanya pusat kawalan itu juga berfungsi untuk memastikan semua bantuan yang diagih-agihkan kepada rakyat dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Dan kita juga telah memutuskan dalam mesyuarat tadi iaitu berhubung kait dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah dan keputusan semua pegawai daerah diarah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah dan Jawatan Kuasa Keselamatan Daerah agar daerah bersedia sekiranya pertambahan kes secara mendadak berlaku. Dan fungsi pejabat daerah sedia kala iaitu seperti kita sedia maklum, bukan hanya memastikan supaya keadaan pengawalan ini dapat kita tingkatkan, dapat dipatuhi, tapi juga pengagihan bantuan-bantuan makanan yang sampai ke akar umbi akan dapat kita jayakan dalam masa terdekat, khususnya di bawah perintah Akta Pengawalan ini, pergerakan ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas Jawatan Kuasa Keselamatan Negara Sabah di Kota Kinabalu siang tadi. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata beberapa langkah lain turut diambil hari ini, antaranya tidak membenarkan mana-mana restoran makanan segera daripada beroperasi 24 jam selepas ada permohonan dikemukakan. Katanya kerajaan Sabah tidak akan berkompromi dengan soal keselamatan pekerja-pekerja di restoran tersebut untuk memastikan mereka tidak terdedah kepada COVID-19. Samping itu juga kita telah membuat keputusan supaya operasi yang ada permohonan daripada KFC dan Pizza Hut, peringkat pusat telah memutuskan mereka berfungsi 24 jam. Tapi kita di peringkat negeri Sabah, kita dah putuskan hanya peringkat sebelah pagi saja, ya, iaitu 12 jam. Ya, malam kita tak buka 24 jam. Untuk membolehkan supaya bekalan ini mencukupi untuk mereka. Jangan nanti pergerakan ini, kita galakkan mereka datang ke pusat-pusat take away ke hantar makanan ini. Tapi yang kita nak lindungi bukan hanya pihak-pihak yang nak mendapat bekalan KFC ataupun pizza, tapi yang kita nak lindungi pekerja-pekerja di tempat-tempat itu yang kemungkinan mereka akan bekerja 24 jam, sekurang-kurangnya 12 jam. Kalau nak take away, panaskanlah sebelah malam, yang mungkin tidak fresh, tapi bukanlah kita nak makan pizza hari-hari kan. Sementara itu, selepas mesyuarat berkenaan, Ketua Menteri turut menyerahkan peruntukan sebanyak RM1 juta masing-masing kepada Jabatan Kesihatan dan semua agensi keselamatan di Sabah yang terlibat sebagai pasukan barisan hadapan menangani wabak COVID-19. Peruntukan tersebut merupakan dana RM10 juta yang disediakan kerajaan dalam pakej bantuan COVID-19 Sabah untuk menyediakan bekalan makanan kepada semua petugas yang terlibat secara langsung berdepan virus berkenaan. Selepas pakej bantuan COVID-19 Sabah bernilai 670 juta yang diumumkan 25 Oktober lalu, pakej ransangan ekonomi untuk negeri Sabah dijangka diumumkan oleh Ketua Menteri yang akan membantu memulihkan semula ekonomi Sabah selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP berakhir. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Ewen Benedict berkata, pakej bantuan COVID-19 Sabah yang telah diumumkan minggu lalu lebih kepada bantuan kepada golongan terjejas akibat pelaksanaan PKP berikutan penularan wabak COVID-19. Namun, pakej ransangan ekonomi yang akan diumumkan Ketua Menteri akan dapat merancangkan semula ekonomi di Sabah. Dan seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, ini merupakan pakej bantuan dan
beliau telah menyatakan dalam pengumuman itu juga bahwa Kerajaan Negeri Sabah sedang merancang, sedang menyediakan package rangsangan ekonomi yang seterusnya, dan saya amat yakin apabila diumumkan nanti maka aktiviti ekonomi Sabah ini akan dapat dihidupkan semula selepas tempoh MCO ataupun tempoh kawalan pergerakan ini berakhir. Bercakap kepada BTTV di kediamannya semalam, Datuk Ewen berkata kerjasama dan disiplin seluruh rakyat Sabah amat diperlukan agar tempo PKP akan berakhir dan tidak dilanjutkan lagi, seterusnya rakyat boleh meneruskan kehidupan seperti biasa. Dan untuk kita mengharapkan tempo MCO ini berakhir dengan cepat, ianya memerlukan kerjasama dan disiplin daripada seluruh rakyat Sabah. Sekiranya kita masih gagal untuk memberi kerjasama dan sekiranya tempo MCO, tempo kawalan pergerakan ini dilanjutkan lagi, maka ianya gagal karena kita tidak dapat memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa. Beliau turut memberi jaminan allowance bulanan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK di seluruh Sabah akan terus dibayar sehingga hujung tahun ini menerusi peruntukan RM30 juta dalam pakej bantuan COVID-19. Hanya allowance bagi bulan Januari dan Februari sahaja akan dibayar oleh kementerian di peringkat persekutuan. Datuk Ewen juga memberi jaminan bahawa tiada perubahan dalam struktur MPKK di Sabah kerana bidang kuasa melantik MPKK terletak di bawah kerajaan negeri. Karena kuasa pelantikan MPKK ini adalah terletak di bawah kuasa kerajaan negeri Sabah. Itu sebabnya kita mahu pengurusi MPKK dan ahli-ahli jawatan kuasanya terus berkhidmat sehingga tempoh pelantikan, iaitu pada hujung tahun ini. Di bawah pakej bantuan ini, kerajaan negeri telah menyediakan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit untuk membayar allowance MPKK ini, pengurusi dan setiausaha daripada bulan Mac hingga bulan Disember tahun ini. Ya, karena seperti mana kita maklum, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar Persekutuan telah mengeluarkan arahan untuk membekuhkan pembayaran allowance MPKK. Itu sebabnya di peringkat negeri kita mengakalkan pelantikan ini dan kita mengeluarkan peruntukan kita sendiri sekarang. Bantuan secara one-off yang diberikan Kerajaan Sabah menerusi pakej bantuan COVID-19 meringankan bebanan rakyat sepanjang tempoh PKP. Antara yang mensyukuri bantuan berkenaan adalah golongan B40 di Bandaraya Kota Kinabalu, di mana kos sara hidup adalah tinggi. Pakej bantuan COVID-19 Sabah menyediakan bantuan tunai secara one-off sebanyak RM300 kepada golongan B40 dengan peruntukan keseluruhan RM80 juta. Manakala golongan miskin tegar menerima bantuan khas tunai sebanyak RM500 seorang secara one-off dengan peruntukan RM20 juta. Bantuan yang diberi ini kan boleh mengurangkan kesusahan lah, macam mau beli, macam saya ada budak, saya macam beli susu, saya boleh beli ekstra susu, boleh beli ekstra pampers. Bantuan tu saya boleh kasih stock up untuk barang-barang saya di rumah supaya saya kurang keluar lah untuk yang masa-masa PKP ini. Dengannya ada bantuan sebegini, itu juga dapat meringankan beban, sangat-sangat meringankan beban lah. Lebih-lebih lagi dalam tempo perintah kawalan pergerakan ni kan, kita susah mau dapat bekalan bahan-bahan mentah seperti beras lah, yang paling penting beras-beras atau ayam, daging ayam begitu. Jadi bantuan ni sangat-sangat dihargai lah, dan kami dan saya sebagai rakyat negeri ini juga mengucapkan beribuan terima kasih sangat-sangat kepada kerajaan kita negeri Sabah kerana sangat prihatin dengan rakyatnya. Terima kasih. 4 kes baru positif COVID-19 direkodkan di Sabah hari ini menjadikan sebanyak 201 kes. Ini menjadikan Sabah negeri keempat tertinggi merekodkan kes positif COVID-19 selepas Selangor, Kuala Lumpur dan Johor.
Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie Poon Ming Fung berkata, Tawau kekal mencatatkan kes tertinggi di Sabah dengan 60 kes diikuti Lahad Datu, 34 kes termasuk 6 yang sudah pulih. Kota Kinabalu 29, Sandakan 15 termasuk 3 yang sudah pulih dan Kinabatangan 14 kes termasuk 2 yang sudah pulih. Tuaran mencatat 12 kes, Beaufort, Kunak dan Putatan masing-masing 7 kes positif, manakala Kota Belud 5 kes, Sepitang 4 kes, Papar dan Ranau 2 kes. Penampang Sempurna dan Tambunan masing-masing 1 kes. Dengan 3 kes kematian hari ini, jumlah kumulatif kematian akibat COVID-19 di negara ini adalah 37 kes. Sebanyak 156 kes baru COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Malaysia sebanyak 2,626 kes. Sebanyak 94 kes dirawat di unit rawatan rapi dan 62 kes memerlukan alat bantuan pernafasan. Main sepak takraw dan melakukan aktiviti sabung ayam. Itu antara perkara dilakukan orang ramai di Sabah yang membawa kepada 40 tangkapan kerana ingkar dengan arahan untuk duduk di rumah sepanjang PKP. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata pelbagai alasan digunakan untuk keluar dari rumah termasuk 1 kes apabila seorang warga emas ditahan di Ranau kerana melakukan aktiviti sabung ayam. Katanya semalam 9 belia turut ditahan di kampung Melapi Telupid kerana bermain sepak takraw pada waktu petang, sedangkan arahan sudah dikeluarkan melarang mereka keluar dari rumah. Itu kalau tak silap saya main sepak raga kalau tak silap saya lah. Kalau tak silap lah. Tapi itu betul, confirm. Bukan hindari semalam. Hindari. Itu pun saya terkejut. Di pendalaman, main sepak raga. Kalau tak silap saya tak boleh ingat. Tapi confirm 9 orang tu. Kan? Dong sebab di kampung betul Datuk. Jadi dong dah berapa peduli. Yalah, itulah sebab kita nak beritahu. Dia dekat mana-mana pun benda ni sama. Semua orang kena patuh. Jangan dia ingat dekat pendalaman. Dia tak perlu nak patuh. Macam ada 1 kes tu di Ranau. Sabung ayam. Betul. You tengok, macam tak ada apa-apa kan dengan sabung ayam kan. Sedangkan dari biasa pun orang nak sabung ayam ni pun orang curi-curi. Masa musim ni berani buat kan. Zaini berkata antara punca lain individu-individu tersebut ditangkap termasuk kerana degil walaupun telah diarahkan oleh pihak berkuasa untuk berpatah balik. Saya pun heran. Dia naik, ni 2 kereta kita tangkap. Tanpa apa-apa tujuan, kita suruh patah balik, tak mau balik, kita buat tangkapan di Beaufort. Saya pun terkejut. Beaufort is a very small town, tapi dia, apa yang susah sangat untuk stay home kan. Ini maybe attitude lah ni attitude. Sementara itu katanya secara keseluruhan tahap pematuhan rakyat Sabah kepada PKP mencapai tahap 95% iaitu pencapaian yang sangat baik. Menurut beliau, daerah Kota Belud mencatatkan peratusan tertinggi kepada pematuhan perintah tersebut berbanding negeri-negeri lain. Anda duduk rumah, kami datang hantar keperluan harian anda sehingga depan pintu rumah. Koperasi Pembangunan Desa KPD mengambil inisiatif menyediakan perkhidmatan penghantaran barangan keperluan harian sehingga ke pintu rumah pengguna sepanjang tempoh PKP sehingga 14 April bagi membantu mengurangkan pergerakan rakyat dari keluar rumah sepanjang tempoh itu. Barangan keperluan seperti beras tempatan, ayam segar dan beku, ikan talapia, cendawan, madu lebah dan pamelo mahupun susu segar Ekoyap kini boleh ditempah melalui WhatsApp dan telefon di KPD Kota Kinabalu dengan tempahan minimum sebanyak RM50. Pengurus Besar KPD Jamilah Lee berkata pembayaran boleh dibuat secara online atau melalui Boost dan tiada sebarang caj penghantaran dikenakan. Ini baru hari kedua sebetulnya kalau consider hari kedua. Jadi memang kami masih lagi menyesuaikan diri. Dan untuk hari ini kami sudah kerana dengan bertambahnya sambutan itu, kalau minggu lalu 45 pengantaran, hari ini 75 pengantaran. Jadi kami pun sudah tambah kaki tangan yang terlibatlah membantu.
Jamila berkata demikian kepada BTTV di KPD Freshmart di Kota Kinabalu siang tadi. Semua barangan keperluan yang dijual oleh KPD adalah hasil petani dan penternak tempatan. Menurutnya, 1,137 petani dan penternak tempatan yang berdaftar dengan KPD tidak akan diabaikan sepanjang tempoh PKP ini kerana KPD mengambil semua hasil pertanian dan penternakan mereka untuk dipasarkan. Kita pada masa ini kita tidak mengabaikan kita punya petani jugalah. Semua hasil dari petani kita yang latang kontrak kita beli semua. Dan lepas ni baru kita jual. Dan pada masa ini first time lah kami cuba buat ini yang home delivery. So harap-harap ini dapat membantu kerajaan mengurangkan pergerakan orang ramai yang perlu pergi ke pasar, perlu pergi ke supermarket. Di Kiulu, seorang pemimpin muda yang bersimpati dengan kesukaran hidup ditempuh penduduk kampung akibat penguatkuasaan PKP mengambil inisiatif menggunakan elonnya sebagai pengurusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK untuk turun padang menghulurkan bantuan kepada 21 keluarga yang serba kekurangan. Genisius Sipan, 25 tahun, pengurusi MPKK Kampung Bambangan Lama Ulu Kiulu yang merangkumi Kampung Bambangan Lama dan Kampung Baraba, menaiki sebuah kenderaan pacuan 4 roda dibantu 3 sahabatnya dalam misi bantuan itu. Menurut Genisius, yang juga pengurusi MPKK termuda di Kiulu, beliau melakukan usaha itu atas rasa keinsafan dan rendah hati untuk menghulurkan bantuan sedaya yang mampu. Paket sumbangan yang disampaikan Genisius adalah berupa makanan dalam tin, kopi, gula, tepung, biskut, dan makanan segera. Kesemuanya dibeli menggunakan elonnya. Selain menyampaikan bantuan, beliau turut meluangkan masa bertanya kabar kepada penduduk. Klip video beliau dalam misi kemanusiaan itu tular di media sosial. Genisius menambah sumbangan beliau itu juga adalah sempena musim Prapaskah, yaitu masa berpuasa bagi umat Katolik seluruh dunia yang akan berakhir pada Jumat Agung 10 April depan. Antara pengisian Prapaskah ialah berbuat amal kebajikan. Kesukaran yang dihadapi masyarakat di pedalaman Sarawak sepanjang tempoh PKP terus mendapat perhatian. Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu dan Jawatankuasa Masjid Asyakirin Bintulu tampil menghulurkan sumbangan untuk penduduk di Kampung Labang, Bintulu dan masyarakat orang Ulu di penempatan semula Bakun, BRS, Sungai Asap, Belaga. Sebanyak 51 bungkusan bekalan asas seperti beras, gula dan garam serta sumbangan keperluan asas bernilai RM6,000 dihulurkan kepada keluarga yang memerlukan di 2 penempatan itu. Penerima sumbangan di Belaga termasuk golongan mu'alaf di beberapa rumah panjang di Sungai Asap. Untuk menghantar bekalan makanan itu, rombongan terpaksa menyeberangi Sungai Kemena menggunakan bot kecil. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bantuan yang tidak seberapa ini akan dapat meringankan beban keluarga-keluarga, saudara-saudara kita yang amat terkesan dengan keadaan yang sangat genting pada masa ini. Sebab mereka banyak juga mengadu, Kak, macam mana ini kami tidak boleh pergi mana-mana. Untuk beli makanan pun susah nih, mau keluar disuruh keluar oleh polis, oleh askar. Saya berusaha untuk bertanyalah dengan prokes macam mana, ada jalankah untuk kita cari untuk membantu mereka. Alhamdulillah daripada pihak prokes berusaha untuk meminta bantuan daripada hamba-hamba Allah yang di Bintulu ni. Semakin banyak pihak semakin peka mengenai kepentingan menjaga kebersihan dan langkah pencegahan untuk membendung penularan wabak COVID-19. Di Limbang, pasar di bandar itu tidak lagi dipenuhi orang ramai untuk membeli belah seperti sebelum ini. Tinjauan ke pasar Limbang mendapati suasana lengang. Sabtu lalu, Residen Majlis Daerah Limbang, Ahmad Deni berkata, pasar Limbang dan Tamu Limbang yang sebelum ini ditutup, kini dibenarkan beroperasi semula, namun terhad antara 7 pagi hingga 11 pagi saja. Di Miri, Majlis Perbandaran Miri melakukan kerja pembersihan dan nyakuman setiap hari di Pasar Basah Miri. Pengunjung turut diwajibkan menjalani pemeriksaan suhu badan serta menggunakan penutup hidung dan mulut dan pembersih tangan sebelum memasuki premis berkenaan.
Pengorbanan petugas barisan hadapan dalam memerangi COVID-19 amat dihargai. Bagi pihak kru Borneo Today TV, kami mengucapkan terima kasih, thank you, konsiko, kota ladan. Saya Selvina Saribun, BTTV.